Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Yang saya muliakan pengurus surau dan ahli jabatan kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan haji, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu pada tengah hari ini di masa yang ruang yang ada ini. Saya mengajak diri saya dan tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Rasulullah bersabda, al-kayyis, orang yang cerdik itu, mandana nafsahu, ialah orang yang selalu menghitung, muhasabah, merendah diri, wa amila, dan dia beramal, dia bekerja yang dia fikir ba'dal maut, lepas mati. Itu orang cerdik yang disebutkan oleh Rasulullah, al-kayyis ulaika kal akyas. Dalam hadis lain Nabi kata mereka itulah orang-orang yang cerdik. Para jemaah yang dirahmati Allah, jadi Rasulullah menggariskan kecerdikan itu bila kita buat sesuatu, kita bukan fikir sekarang, tapi kita fikir manfaat lepas kita tak ada. Ya, baik. Oleh kerana itu, saya nak mengajak diri saya dan tuan-tuan, tajuk yang saya nak bawa hari ini ialah orang yang beruntung. Selain orang cerdik ni, siapa orang beruntung? Pertama, orang yang beruntung itu ialah orang yang mati jasadnya tetapi tidak mati amalan-amalannya. Amalan dia masih mendatangkan pahala walaupun jasadnya sudah tiada. Ini orang beruntung. Antara yang biasa kita dengar ceramah ialah orang yang bersedekah, orang berwakaf kan. Ya, siapa yang wakafkan kapet, wa imam kita wakafkan meja, kita niat untuk orang mati, itu beruntung dia. Ya, kerana itulah seorang laki-laki datang jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak wakafkan telaga untuk arwah ibu saya. Nabi kata boleh. Itu namanya orang beruntung. Mati jasadnya, tidak mati amalan-amalannya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang beruntung ialah orang yang mati jasadnya tetapi ada orang yang masih mendoakan dia. Orang dia dah mati tapi orang masih doakan dia. Saya sebut ni tuan-tuan ya, sebab tak semua orang mendoakan orang mati. Ya, tak semua orang mendoakan orang mati. Saya pernah hadir satu majlis pengkebumian budak merempit. Dah rempit mati dia, meninggalnya. Saya bukan nak sebut yang itu. Yang saya nak sebut dimandikan di hospital. Jadi kawan-kawan ni masa meninggal malam tu, dia berlumba, dia sangkut bawah trailer, meninggal. Kawan-kawan lari sebab kalau polis datang dengan budak-budak tu kena tangkap. Jadi diorang lari tinggalkan. Dimandikan di hospital. Pagi tu saya hadir masa tu. Kawan-kawan dia mana? Kawan-kawan dia tak berani masuk rumah. Mak tak, sebab budak dia anak yatim, ayah dah tak ada.
Dia takut mak budak tu mengamuk, dia duduk luar. Saya duduk luar sebab saya lambat masa tu. Masa semain jenazah tu dia orang tak masuk. Bawa jenazah keluar, dia kubur, dia orang balik. Itulah kawan. Itulah kawan Waktu kita ni cari kawan-kawan yang boleh mendoakan kita ni. Mana tahu ustaz dia doakan kita, tengoklah kawan kita mati dia doa dah. Kalau kawan kita mati dia doakan, dia ni lah boleh buat kawan ni. Tapi kalau kawan kita mati kita doakan, biarlah, pandailah dia dah mati. Yang ni tuan-tuan, kawan mengeteh dia boleh macam ni. Ajak minum teh, main dam, okey. Nak harap dia share, ini orang beruntung mati dia saja, orang masih doakan dia. Selain anak-anak mendoakan, kawan-kawan juga mendoakan. Saya tak ulas yang itu, saya nak ulas tajuk yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapa orang beruntung? Orang yang mati jasadnya tetapi banyak ataupun ramai saksi-saksi kebaikan dia. Ini semua diambil daripada hadis Nabi SAW. Ya, satu hari Rasulullah kata Sayyidina Anas, maru bi janazah, satu hari orang usung jenazah, lalu sahabat puji si mati, menyebut-nyebut kebaikan si mati. Sabda Nabi, wajib. Sayyidina Umar tanya, apa yang wajib ya Rasulullah? Nabi kata, wajib dia pergi syurga, kamu saksi Allah di bumi ini. Sebab tu kita ni, Rasulullah sebut begini kan, Nabi sebut, idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khairan. Kalau kamu hadir ziarah orang sakit, hadir ziarah orang mati, sebut yang baik-baik. Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun, kalau malaikat mengaminkan ucapan kamu. Itu yang kita hadir sebut malaikat amin, dan Nabi kata kamu saksi dia. Atas muka bumi kamu saksi dia. Itu sebab dia ke syurga, sebab kamu saksi dia itu. Itu kita biar ramai saksi kebaikan. Yang bimbang ramai saksi kejahatan. Terima, mati dah kawan kita ni. Dulu masih hidup dia ni bukan main jahat. Orang kata, dia ni dulu masih hidup, aku kenal sangat, kaki perempuan, kaki pukul, kaki itu, kaki ini, kaki judi. Sampai orang tepuk bahu, tuan jangan macam begitu tuan, tak baik tuan. Tuan kata dia kaki judi, mana tuan tahu? Tahu, mana tuan tahu? Main sama kawan lama. Kawan lama, walaupun kawan lama, jangan kita jadi saksi jahat dia. Kita jadi saksi kebaikan dia. Sebut kebaikan-kebaikan yang dia pernah dia buat. Nabi kata wajib dia syurga. Baik, itu yang saya nak sebutkan. Golongan ketiga, orang beruntung mati jasadnya tapi banyak saksi kebaikan. Maka itulah kita buat amal ni, semua akan jadi saksi kan? Kita pergi Makkah, tawaf Kaabah, apa sabda Nabi SAW? Sabda Nabi, bila sampai rukun Hajar Aswad, kita pun istilam, Bismillah, Allahu Akbar, walillahilham, kita pun cium. Sabda Nabi apa dia? Tangan kita yang melambai Hajar Aswad itu akan menjadi saksi di hari akhir. Itu tangan jadi saksi. Sebab itu dalam ilmu fiqh, sembahyang sunat ni kita disunatkan beralih tempat. Sebab banyak tempat, banyak saksi-saksi kebaikan. Ni esok tuan-tuan ya. Kita tak ada besok orang jadi saksi kebaikan. Kita kehilangan seorang jemaah yang istiqamah. Kita rasa kehilangan yang sangat. Ini dia hilang dengan ada dengan tak ada, sama saja. Ini sampai orang beritahu mati dah. Siapa dia yang mati tu? Duduk mana? Duduk sini. Jalan mana? Jalan sekian-sekian. Berapa lama? 15 tahun. Macam mana aku tak kenal dia? Malang sungguh ya. Ada dengan tak ada serupa je. Kita tak mau macam tu ya. Nama orang jadi saksi kebaikan. Saya duduk di Deseria, ada orang tak kenal saya ya. Satu hari tu saya turun masjid, turun surau Deseria, waktu asar. Dia pun berhenti motor. Imam yang mana satu nak jemput kenduri. Dia cakap dengan saya, imam yang mana satu nak jemput kenduri. Saya kata cakap dengan JK kat dalam lah. Wang asam betul. Bertahun-tahun duduk situ dia tak kenal imam mana satu.
Tuan di sini pun tengok gambar saya ada kat situ, okey. Ini ada juga orang kan. Padahal saya selalu tengok dia lalu-lalang kat depan surau tu, tak pernah ada nak singgah ya. Kita jadi saksi dia. Dia pun jadi saksi kita besok hari akhirat, tak apalah. Ala kulli hal. Baik, itu namanya kita nak jadi orang beruntung, banyakkan saksi kebanyakan. Saya nak bagi yang keempat ini. Dia yang pertama, mati jasad tak mati amal. Mati jasad, maka orang masih mendoakan dia. Sebab tu kita selawat Nabi itu kita mendoakan Rasul. Ya, orang masih mendoakan kita. Yang ketiga, mati jasadnya banyak saksi kebaikannya. Yang keempat, mati jasadnya tetapi orang menyelesaikan masalah dia. Allah, hadirin hadirat beruntung semualah. Soalnya apa masalah dia dan bagaimana menyelesaikan masalah itu. Ini tajuk yang saya nak bawa sebab berbetulan kita baru selesai puasa Ramadan dan 2-3 minggu lagi kita akan menghadap dipanggil haji. Baik. Maksud saya mati jasadnya, orang selesaikan masalahnya ialah masalah dia ialah hutang dengan Allah dan hutang dengan manusia. Ya, hutang dengan Allah dan hutang dengan manusia. Jadi hari ini saya nak bawa tajuk hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Siri akan datanglah insya-Allah. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah, apa maksud hutang kita dengan Allah satu hari? Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, datang seorang laki-laki bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, ummi qad matat wa alaihi siyam. Ya Rasulullah, ibu saya telah meninggal dunia dan ibu saya ni dia meninggalkan dunia dalam keadaan dia tak puasa sebulan sebab uzur dia. Dia ada puasa dia yang berbaki sebulan yang belum dilaksanakan. Ya Rasulullah, boleh tak kalau saya qadhakan, saya gantikan puasa mak saya? Sabda Nabi SAW, fadainullah ahaqqu an yuqda. Sabda Rasulullah, hutang dengan Allah lebih patut kamu selesaikan. Itu dalil menunjukkan ada hutang dengan Allah. Satu, ini hadis riwayat Imam Abi Daud. Dalam suatu hadis yang lain disebutkan datang seorang perempuan wanita Juhainah, kabilah Juhainah. Dia jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, Ummi nazarat, ibu saya bernazar dan bernazar untuk pergi haji walam tahujjah, dan dia tak sempat nak tunaikan nazar dia. Dia bernazar untuk buat haji dan dia tak sempat untuk melaksanakan. Afahujju anha, boleh tak kalau saya buatkan haji mak saya? Ini kita istilahkan sebagai badal haji. Lalu sabda Nabi dengar gitu, Nabi kata boleh. Lalu Rasulullah tanya, kalau ibu kamu berhutang, adakah kamu akan selesaikan? Kalau ibu kamu berhutang dengan orang, adakah kamu selesaikan? Naam, iya. Lalu jawab Nabi, kalau begitu hutang dengan Allah lebih patut kamu tolong selesaikan. Itu hadirin hadirat kita sebut hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi bagaimana? Jadi menunjukkan memang setengah orang berhutang dengan Allah. Dan kita belajar pula di dalam ilmu fiqh kita ini, Allah sebut dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan tujuannya ialah ibadat, sembah aku. Itu tujuan Allah buat jin dan manusia. Maka ibadat kita disusun oleh ulama-ulama fiqh. Ibadat nombor 1 selepas 2 kalimah syahadah paling tinggi ibadat apa tuan-tuan? Solat. Selepas solat, puasa. Selepas puasa, ulama meletakkan haji dan umrah dulu.
Kemudian zakat, itu dalam ibadat fardu, solat fardu, puasa Ramadan, haji dan umrah, zakat. Kemudian barulah kefarduan yang lain, taat ibu ayah, taat suami, begitu ini di bawah itu. Baik. Maka dalam ibadat paling tinggi solat. Sebab itu Rasulullah bersabda, awal-awal yang ditanya solat. Saya nak sebut beruntung seseorang bila dia mati, orang selesaikan masalah dia. Maka solat ni tuan-tuan ya, kalau orang mati meninggalkan solat, dalam mazhab kita Syafi'i, pendapat yang muktamad mengatakan tak boleh orang gantikan dan tidak boleh dibayarkan fidyah. Boleh faham? Jadi oleh yang demikian, jangan tinggal solat. Siapa nak selesaikan, nanti Allah tanya kenapa sembahyang tak cukup, nak jawab apa? Baik, awal-awal yang disoal, awalu ma yuhasibu al-abdu, awalu ma yuhasibu bainal al-abdu as-salah. Awal-awal yang disoal di kalangan hamba adalah sembahyang. Di sembahyang ni tak ada orang boleh qadhakan, tak ada orang boleh bayarkan fidyah. Jadi kita ni sementara hidup ni, kalau adalah sembahyang-sembahyang yang belum selesai, selesaikan. Satu. Yang keduanya, puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini berdasarkan hadis yang kita baca tadi, kalau dia mati boleh diqadhakan ataupun bayarkan fidyah. Diberi pilihan, option, sama ada nak bayar fidyah ataupun qadha. Haji macam itu juga. Buatkan badal haji. Persoalannya, siapa yang nak buatkan? Situlah Nabi SAW bersabda, man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Sesiapa mati meninggalkan puasa, hendaklah puasakan, hendaklah diqadhakan oleh walinya, warisnya. Waris kena tolong selesaikan. Soalan, kalau kawan-kawan boleh tak tolong qadhakan kawan-kawan, sebab kita kawan dengan dia, baik dengan dia. Itu soalannya. Jadi tonton tak payah tanya soalan. Ini rancangan ustaz tanya, ustaz jawab, senangnya. Kawan-kawan nak qadha boleh tak? Dan adakah mesti qadha? Boleh tak kalau saya nak bayar fidyah? Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dah dijelaskan sejelas-jelasnya orang mati itu, Nabi SAW sebut dipuasakan oleh waris dia, wali dia, ya, ataupun dalam Quran sebut fidyah, bayarlah fidyah. Soalnya siapa nak buat dan pernahkah orang buat? Saya tanya diri saya tanya tuan-tuan jawab dalam hati, saya jawab di mulut saya. Soalannya ialah, pernahkah kita qadhakan orang mati? Saya jawab, saya tak pernah qadhakan orang mati. Begitulah kita mati, belum tentu orang qadhakan kita, Syekh. Faham? Sebab apa ustaz tak pernah qadhakan orang mati? Pertama, abah saya tak pernah tinggal puasa. Tok saya tak pernah tinggal puasa. Mana tahu? Sebab tak tahu, itulah saya sangka baik. Jadi moral of the lesson, kita ni kalau ada tinggal puasa, jangan lupa pesan dekat isteri dan anak-anak. In case kita mati, dia boleh tolong selesaikan. Itu saya kata beruntung kalau orang mati, orang selesaikan masalah dia itu. Masalah apa? Hutang dengan Allah ni. Tapi berapa ramai orang berhasil. Isteri pun kena beritahu suami, bang, saya tahun ni tak puasa 5 hari bang. Kita suami berkadang-kadang kali tak puasa sebab uzur. Uzur ni bukan saja haid nifas, jantan mana ada haid nifas lah. Habis tu kadang-kadang sebab musafir, orang musafir harus berbuka dengan syarat bukan maksiat dan melebihi 2 marhalah. Saya pernah musafir, saya pernah buka puasa musafir. Nak puasa macam mana? Bawa nyawa kita tengok para mogari tolak troli tea or coffee. Letak kita musafir je. Kita
Masa tu saya ingat saya jadi imam di London masa tu. Sebulan je kan. Nah, sebab kita musafir, kita tinggal puasa. Tapi memang diharuskan harus syarat. Tapi jangan lupa qada'nya. Okey? Apa lagi? Orang yang terlalu tua, kalau dia puasa memudaratkan nyawa, malahan kata Syekh Wahbah bukan lagi harus berbuka, ada ketikanya wajib dia buka. Takut memudaratkan nyawa. Orang sakit, kalau sakit boleh mengancam nyawanya, kata Syekh Wahbah dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh, bukan sekadar dia tu sunat buka, sunat harus buka, wajib buka. Maka orang yang uzur, yang sakit ni, yang tua sangat-sangat ni, bila tak tinggal puasa, jangan lupa wasiat ke wali. Itu yang Nabi kata, berwasiat sebelum tidur. Wasiat pesan, harap tak puasa 10 hari sebulan ni, kalau abah tak ada, jangan kamu lupa qada'kan abah. Betul dalam ilmu faraid, sebelum faraid dia ada 4 perkara yang mesti diselesaikan. Yang keempat ialah hutang dengan Allah, hutang dengan manusia, selesaikan. Maka beruntunglah orang mati, waris-waris selesaikan. Ya, ambil harta si mati, bayarkan fidyah si mati itu. Baik. Jadi siapa yang nak selesaikan waris? Waris yang macam mana? Satu, waris yang makan pusaka. Kedua, waris yang tak makan pusaka, adik-beradik kita. Bila kita mati, kita ada anak, adik-beradik tak dapat pusaka, tapi dia darah daging kita. Anak saudara kita, oleh kerana kita ada anak saudara tak dapat pusaka, tapi dia darah daging kita, boleh dia qada'kan kerana dia waris darah daging kita. Maka himpunkan anak beranak ni, anak yang sulung kata, Pak Ngah, abah dah meninggal dunia, Pak Cik, abah dah meninggal dunia, jadi saya nak sulung nak beritahu hari tu abah sakit sebulan. Jadi kita ni kumpul anak beranak ni semua, Pak Ngah, Pak Long, Pak Ngah, Pak Cik, Pak Su, sepupu-sepupu, abah tinggalkan 30 hari, boleh tak kita ambil suang sehari tolong qada'kan abah? Semua kata boleh lah. Semua puasa sehari serentak, terangkat 30 hari. Buntung orang tu. Yang jadi masalahnya, apa kata Pak Ngah? Apa? Kau nak pergi puasa dekat Pak Ngah, harta kau makan, puasa kau kasih Pak Ngah ya. Itu jadi masalah saya. Kata Pak Su pula, Pak Su bukan tak nak qada'kan puasa, Pak Su pun berlambak lagi tak qada'. Itu sebabnya dalam fiqh, bayarkan fidyah lebih afdal. Nak harap orang puasa belum tentu, dan anak-anak jangan lupa selesaikan. Itu seandainya ada. Baik, bagaimana dengan yang bukan anak-anak, kawan-kawan? Di dalam ilmu fiqh disebut dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i, ini tugas waris. Sebab tu Nabi kata, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu, siapa mati atasnya puasa, ada tinggalkan puasa, hendaklah diqada' oleh wali dia, waris dia. Ini tugas waris. Kalau kawan-kawan nak qada'kan dia, boleh minta izin waris. Itu tugas waris, bukan tugasan kita. Kalau kita tak minta izin, kita puasakan juga, tak sah, tak terangkat. Ya, pergi jumpa waris, mat, ayah kamu dengan Pak Cik kawan baik, dengar kata ayah kamu sakit sebulan tak puasa, boleh tak Pak Cik nak qada'kan? Kata anak dia, bolehlah Pak Cik, ambillah semua sekali. Bertuah komat, Pak Cik nak tolong satu hari, bagi 1 bulan. Ini anak bertuah tu. Boleh dengan izin warisan. Yang kedua, boleh dengan wasiat. Tanpa wasiat tak boleh. Macam mana wasiat? Sama ada wasiat lisan atau wasiat bertulis. Wasiat lisan dan ziarah, orang tu dah nak meninggal, ziarah, dia pun kata, mat, kau ingat tak dulu kita zaman muda-muda sama-sama nakal, sama-sama naik, sama-sama merempit, sama-sama kaki bola. Kau ingat dulu tak kita curi durian saking orang masa tu bulan Ramadan kita tak puasa? Kau ingat? Aku ingat. Kau ingat tak? Aku tak qada' lagi. Kalau aku mati, kau tolonglah qada'kan. Apa kata si Mamat tu? Sebenarnya aku nak beritahu, menyesal aku ziarah kau ini. Menyesal ziarah, kau wasiatkan puasa ya. Aku ingat kau nak wasiatkan harta apa tadi? Wasiat puasa sah dengan wasiat. Itu wasiat lisan.
Ataupun wasiat bertulis. Wasiat bertulis ni macam banyak cerita-cerita filem tu lah. Biasa saya tengok cerita kungfu, dia kata itu dalam gulung tu ada wasiat aku pada kau jangan buka sehinggalah aku sudah meninggal dunia. Oh, dengar wasiat, kita ingat rumah ke, banglo ke, tanah serelung ke, buka-buka bersusun dia punya puasa, belum qada, sah dengan wasiat. Saya sebut ni tuan-tuan sebab ada ketikanya kita buat amal ni tak sah. Satu tuan-tuan ingat nak qadakan puasa orang yang bukan waris mesti minta izin atau dengan wasiat baru sah. Satu. Apalagi kadang-kadang kita buat ni tak minta izin tak sah ni. Yang kedua, badal haji. Badal haji pun itu wali-wali punya tugas. Kalau nak buat badal haji untuk orang mati, minta izin wali. Atau dengan waris, dengan wasiat boleh. Dia wasiat, mat, aku ni dah nak mati, aku ada duit sikit, nanti aku bagi kat kau. Aku wasiat, kau buatkan badal haji. Boleh. Dengan wasiat. Yang tiga apa dia? Ni korban dah dekat ni, korban ni. Korban ni ibadat diri kita. Kalau nak buat korban untuk orang lain yang bukan diri kita, wa imma isteri, anak-anak, kena minta izin. Nak buat korban untuk ustaz, boleh. Ustaz, saya nak korban ke ustaz satu bahagian, boleh. Cuma tak ada yang cakap dia lagi. Faham? WhatsApp, ustaz saya korban, saya setuju ya. Tak ada yang WhatsApp, tu je. Buatlah sendiri nampaknya. Okay, sah dengan izin. Ini banyakkan orang buat korban bubuh nama anak, buat nama isteri, tak beritahu pun. Korban ni ibadat diri masing-masing. Nak buat korban untuk orang, kena minta izin. Dengan orang mati nak buat korban untuk orang mati, boleh dengan wasiat. Sebelum dia mati, dia kata, abah tak pandang umur ni mat, ayah haji dah dekat ni, kalau abah mati jangan lupa buat abah korban satu bahagian. Itu wasiat sah. Tak ada wasiat, kita buatkan korban untuk diri kita, pahalanya kita sedekahkan pada si mati. Itu lebih jelas. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab lain saya tak belajar lah. Ini mazhab Syafi'i. Boleh. Tiga. Ini tiga ni kena orang buat tak minta. Yang keempat apa dia? Buat tak minta izin orang, tak sah ni. Yang keempat, bayar zakat fitrah. Kita bayar zakat fitrah untuk diri kita, isteri bawah nafkah kita, anak-anak bawah nafkah. Anak-anak yang sudah baligh, yang ada kerja, dia kena bayar zakat sendiri. Walau anak perempuan ke anak lelaki ke, bayar zakat sendiri. Oleh kerana anak dia duduk serumah dengan dia bayarkan zakat anak lelaki dia. Tak sah. Kena ajar dia, mat, bayar sendiri zakat fitrah, tahu? RM7 aja. Dia kata banyak batu juga, engkau pergi sebelah nilai RM6.5. Apa berkira? Contoh tak berlaku ni. Cuma saya nak sebut, itu tugas dia. Dia kena bayar zakat sendiri. Masalah dia anak perempuan, saya bukan tak nak bayar malu kat ustaz tu imam tu muda sangat. Anak perempuan kita kan, tak apa, abah wakil. Wakil boleh. Tapi kena, ataupun kita kata gini lah, abah bayarkan, setuju? Boleh, minta izin, baik itu tanggungjawab dia. Para jemaah rahmat Allah, maka itulah yang saya nak sebutkan tengah hari ini. Masa pun dah habis. Kesimpulannya, yang keempat ni beruntung kalau orang selesaikan masalah kita. Jadi moral of the lesson, tuan-tuan, kita ni kadang-kadang kena selesaikan sebelum kita pergi ataupun wasiatkan ya. Kalau tidak nanti tuan-tuan tak selesai malam sebenarnya kita ni. Jadi itu orang yang beruntung, mati jasad orang selesaikan masalah. Dia ada 4 benda ni. Saya pergi yang keempat ni. Yang 3 lagi apa yang kita nak selesaikan? Kita bertemu pada siri yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Salam hormat dari saya. Salam perkenalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Rahan atas penyampaian beliau tadi. Untuk makluman, khatib dan imam Jumaat pada hari ini adalah juga Ustaz Rahan kita. Sekian.